Kita mengundang ke studio ialah Peguam Bela dan juga merupakan Peguam Cara juga Tuan Adnan Seman untuk bersama dengan kita kongsikan sedikit tentang hal ini. Isu ni. Isu ni. Bila kita cerita darurat, kita cerita terus. Apa perlunya ni? Apa perlunya pengisytiharan darurat itu? Saya melihat kepada respon rakyat di media sosial ni semua duk cerita pasal darurat apa semua ni. Pertama memang diperuntukkan di bawah undang-undang. Jadi bila ada peruntukan undang-undang berkaitan dengan darurat bencana ni, jadi ada pihak yang mungkin tahu sedikit tentang isu peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan pasal 25 perkara 25. Jadi mereka nampak ada peruntukan. Jadi mereka push government, kenapa tak declare darurat bencana? Kenapa tak declare darurat bencana? Dan memang kita pada tahun 2013 kerajaan pernah mengisytiharkan darurat bencana ketika, kalau kita ingat, ketika itu negara dilanda jerebu di bahagian selatan kita punya jerebu begitu teruk kan, IPU sampai 500. Jadi kerajaan mengumumkan mengisytiharkan darurat bencana. Tapi kalau kita bandingkan isu banjir ini dengan isu jerebu ketika itu, darurat bencana yang diisytiharkan tu lebih bersifat untuk perintah berkurung sebab dia tak nak orang keluar pasal udara dah terlalu teruk. Tapi tidaklah sampai ke tahap darurat dalam konteks pengambil alihan pengurusan pentadbiran negeri kerana lumpuh disebabkan banjir. Kerajaan pusat masuk. Kalau kita tengok peruntukan perkara 25 pasal 42(2) menyatakan apabila darurat itu diisytiharkan, kerajaan pusat akan mengambil alih. Sama ada dari segi pentadbiran, dari segi kos, segala semua kerajaan pusat akan ambil. Sebab itu kalau kita tengok polemik yang dibahaskan di media sosial ni, mereka kata kerajaan tak nak buat tu sebab kerajaan tak nak tanggung. Itu dari segi aspek tu. Tapi kita jangan lupa pada tahun 2011, kita jangan lupa negara jiran kita Thailand. 2011 kalau kita tengok dalam media, dalam berita kita tengok, mereka dilanda banjir yang sangat besar. Kalau nak banding dengan kita yang pada kali ini, memanglah kalau kita banding besar banding 1969 kan, dalam sejarah berbanding 1967 69 kan dibandingkan. Maknanya ketika itu lebih besar berbanding sekarang, tapi boleh dikatakan besar, 120,000 mangsa yang terlibat. Tapi di Thailand pada 2011 melibatkan 2.4 juta mangsa. Dan mereka kematian 300 lebih. Itu belum masuk dengan kawasan industri di Rayong yang memang tenggelam, tanah runtuh apa semua. Berminggu-minggu tenggelamnya. Dianggarkan kata lebih kurang 40 bilion kerugian. Macam itulah jumlah yang besar kerugian yang mereka alami. Dan Perdana Menteri Thailand pada ketika itu juga tidak mengumumkan darurat. Pada kalau mereka mengambil langkah tidak mengumumkan darurat, sudah tentunya ada perkara-perkara yang mereka perlu lihat dalam konteks perundangan, dalam konteks keperluan darurat itu sendiri. Kita harus tahu bahawa di peringkat banjir ini, kita ada MKN, Majlis Keselamatan Negara, yang mana ada struktur-struktur yang begitu terperinci. Yang mana dia ada jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, di peringkat negeri dan di peringkat pusat. Dalam konteks kalau kita tengok Kelantan yang paling teruk terjejas, Datuk Seri Mustafa Mohamad merupakan pengerusi jawatan kuasa di peringkat negeri. Jadi MKN di peringkat pusat bekerjasama direct dengan jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat negeri. Mereka ini akan memantau dari segi proses keperluan, dan darurat ini salah satu isu yang akan dibangkitkan, dibincangkan dalam MKN punya mesyuarat. Mana kalau kita tengok kenapa mereka tidak mengumumkan darurat, kerana mereka mengambil kira semua maklumat daripada pihak polis, daripada pihak kesihatan, daripada pihak tentera. Semua maklumat ini diambil dan mereka ini berada dalam mesyuarat MKN untuk menentukan perlu atau tidak darurat itu diumumkan. Ini these are the expert people. Ini orang yang memang tahu. Apakah helahnya untuk tidak mengisytiharkan darurat dari aspek undang-undang ini? Saya cerita tentang MKN. Ini semua sebenarnya berkaitan dengan perundangan. Sebab MKN ini kalau kita tengok dia punya penubuhan di bawah Akta Darurat apa semua kan. Ketika Mageran dulu, ingat peristiwa 13 Mei, lepas tu Mageran ditubuhkan, Majlis Gerakan Negara ditubuhkan. Kemudian Mageran ini dimansuhkan, digantikan dengan Majlis Keselamatan Negara yang ditubuhkan pada 9 Julai 1971. Dan MKN ini yang ditubuhkan di bawah akta ini berfungsi untuk melihat dari segi pengurusan bencana dan banyak aspek lain berkaitan dengan keselamatan. Dan kalau kita baca dalam berita, antara faktor yang disebut sebagai darurat tidak diisytiharkan kerana ia berkaitan dengan insurans dan sebagainya. Itu kalau kita lihat, insurans ini dia bukan hanya tertumpu kepada insurans motor. Kebanyakan kita tengok insurans kereta tenggelam kan. Mana kalau kita tengok dekat Facebook, saya duk baca pun komen, mana ada orang kampung ada insurans kan. Rumah kampung mana ada insurans. Sebenarnya you kena ambil tahu bahawa you kena tahu dan you kena faham, banjir ini dia bukan di kampung saja.
Maknanya banjir ini, kalau contohnya Kuala Kerai kan. Bandar Kuala Kerai tenggelam. Dah 50 tahun tak pernah banjir, tiba-tiba banjir yang sampai sekolah tingkat 3, tingkat 4. Mana nak menggambarkan banjir itu begitu teruk. Tenggelam. Petrol station tenggelam. Dia melibatkan kawasan komersial, kedai, rumah, kereta, segala benda, segala jenis aset. Bukan rumah kita saja, segala jenis aset. Dan ada aset-aset yang mana mereka ini insurankan. Aset-aset seperti contohnya petrol station kan, dia punya alat mesin dia, ATM mesin, peralatan seperti komputer dan sebagainya. Setengah-setengah peralatan ini memang diinsurankan. Masa peralatan ini dibeli menggunakan pinjaman dengan bank, pinjaman secara sewaan, pajakan dan sebagainya. Nilainya kadang-kadang nilainya jutaan ringgit. Yes. Jadi mereka ini ambil polisi-polisi insurans untuk mengambil kira faktor banjir. Dan sebenarnya kalau kita tengok, kalau kita baca pun di Insurance Info, kalau saya minta rakyat Malaysia baca di Insurance Info, you Google Insurance Info, you akan nampak banyak information berkenaan dengan insurans. Yang dalam tu kita nampak insurans motor pun ada cover banjir. Maknanya itu bergantung kepada pemilik motor, kenderaan untuk ambil ataupun tidak. Maknanya kalau mereka ambil, mereka ada protection tu. Tapi bayaran premium ni lain lah. Dia punya bayar tambah lah. Macam orang kata cermin depan. Cermin depan tambahan kan. Tambahan. Itu tambahan. Tapi bagi mereka yang ambil insurans ini, tentunya mereka tidak mahu. Sebab kalau kita tengok di bawah polisi insurans, malah dalam akta kontrak, force major, benda yang bersifat di kawalan di luar kontrak. Contohnya berlakunya bencana alam yang besar, berlakunya darurat, berlakunya peperangan sivil, banyaklah, kerusuhan kaum. Dia memang ada di dalam kontrak dipanggil klausa pengecualian. Ini banyak orang tidak faham. Klausa pengecualian ini apabila berlaku satu pelanggaran kontrak ataupun orang ada hak untuk menuntut di bawah insurans, polisi, klausa pengecualian ini akan membebaskan syarikat insurans daripada membayar apabila adanya darurat. Sebab darurat ni memang salah satu item yang ada dalam klausa pengecualian ini. Jadi itu yang bahaya dia. Sebab itu kalau kita kenapa Thailand pun tak umum. Tak istiadat darurat. Sebab dia punya kerugian tu puluh bilion. Kalau istiadatkan darurat memang tidak boleh buat tuntutan insurans langsung. Memang, tapi kalau kita nak go detail, ada kes, ada hujah peguam yang kata exclusion clause itu pun masih boleh dilawan di mahkamah. Tapi dia menimbulkan satu isu yang besar. Mana lepas ni kalau orang nak tuntut di pihak insurans tengok jumlah yang nak ditanggung besar, kemungkinan insurans akan ambil peguam untuk lawan di mahkamah menggunakan klausa pengecualian yang ada dalam kontrak, dalam polisi. Jadi benda ini dan itu satu aspek dari segi perundangan. Tapi di aspek yang lebih penting saya lihat ialah sama ada perlu ataupun tidak. Sebab kita kena faham, apabila peruntukan undang-undang mewujudkan darurat bencana, bermakna ada kuasa. Executive power memang ada untuk umumkan darurat bencana. Soal insurans ada ataupun tidak ini adalah perkara bagi saya secondary. Maknanya dalam keadaan yang memang perlu untuk mengumumkan darurat bencana ini, kerajaan perlu umumkan. Walaupun kesan kepada pengisytiharan darurat bencana ini akan timbul isu perundangan, isu insurans dan sebagainya, tapi ini secondary. Maknanya kalau terlalu teruk, dalam keadaan memang tak ada hubungan putus terus, bencana tak boleh masuk, orang memang dah dalam keadaan kebururan, memang akan mati. Ada orang kata ada orang duduk atas bukit 3 hari tak makan, 3 hari tak makan tak mati lagi. Kalau you tanya doktor pun, you boleh minum air hujan apa semua kan. You boleh tadah air hujan, you boleh minum. Maknanya kalau orang duduk berapa hari lagi nak mati kalau nak ikut, kalau tanya doktor lah, saya bukan doktor kan. Maksudnya belum sampai ke tahap yang membolehkan darurat tu diisytiharkan. Kadang-kadang ada yang kata tak ada hati kita ni dah keadaan macam tu pun tak darurat, tak apa. Kita bukan tak ada hati atau apa, kita boleh masih lagi bersimpati, tetapi ini kita fikir keseluruhan. Tapi soalnya seperti yang disebut oleh pihak berkuasa, meskipun tidak mengisytiharkan darurat, tetapi aset-aset kerajaan, aset-aset negara sudah digerakkan secara sepenuhnya, seperti ianya berlakunya darurat apabila mereka mengambil alih tugas-tugas membantu kan. Dia satu lagi kan. Kalau kita tengok darurat dan ditengok perkara pasal 42 1 dan 2 yang menjadi isu je adalah yang menjadi bahan yang dipolitikkan, yang dibincangkan adalah apabila darurat diisytiharkan, kerajaan pusat akan mengambil alih. Nampak tak? Dari segi kos, dari segi pentadbiran. Ketika ini tanpa darurat diisytiharkan pun, Majlis Keselamatan Negara dia ada 3 peringkat yang saya sebut tadi kan. Peringkat pusat, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat, peringkat negeri, daerah. Ketika ini proses Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana ini sedang berjalan. Maknanya memang pusat tengah turun pun sekarang. Sebelum isu darurat ni dibangkitkan pun kita dah nampak tentera federal dah turun dah. Polis dah turun. Kesihatan dah turun. Semua pihak dah turun. Dah turun dalam konteks
yang disebut tentang sama seperti darurat dah turun. Dan jawatankuasa itu pun dah pantau, dah tubuhkan 5 jawatankuasa pula dari segi kesihatan, dari segi pengagihan bantuan, dari segi banyak aspek. Menyelaras semua komplit. Dan dia orang dah turun dan bila TPM turun pula melawat, TPM pun buat kenyataan media mengatakan aset negara akan ditambah. Pasal dilihat tidak cukup dan ada isu arus terlalu deras kan. Helikopter tak ada tempat nak landing dan sebagainya. Dan yang saya nak sampaikan adalah dalam konteks MKN itu, Majlis Keselamatan Negara, strukturnya begitu baik. Begitu, dan kita ada SMART kan, kita ada pasukan mencari dan menyelamat yang ditubuhkan. Ini semua negara belajar daripada peristiwa 13 Mei. Lepas tu belajar daripada, ingat kita ada insiden Highland Tower. Lepas Highland Tower SMART ditubuhkan. Jadi ini adalah bencana banjir yang berlaku ni bukan kali pertama. Cuma kali ni dia besar. Kan? Maknanya negara dah bersedia. Negara dah bersedia. Cuma dalam keadaan tiada akses itu, yang saya nampak tidak bersedia bukan di peringkat agensi. Yang saya rasa yang tidak bersedia adalah di peringkat rakyat. Di peringkat penduduk yang mengalami banjir. Contohnya ada saya baca bila siren dibunyikan, amaran diberikan, ada penduduk yang refuse untuk keluar, masih nak duduk kat rumah, tak nak berpindah dalam masa cepat. Jadi bila air dah naik, you dah terperangkap. Ini yang berlaku ni kes terperangkap ni. Itulah tadi cerita tu, bila di paras air tu di Pulau Ali masih lagi tak nak bergerak. Walhal bila dia naik tu terlalu mendadak. Betul. Jadi kita pun boleh faham kenapa mereka tidak bertindak cepat, sebab mereka pun tak menjangka banjir itu begitu besar. Jadi kalau mereka tidak menjangka banjir itu begitu besar, sudah tentunya pasukan keselamatan pun ada di luar jangkaan. Ada perkara yang mereka tak jangka. Baik, dan dari apa yang pasti satu lagi dari aspek architecture kita pun barangkali memainkan peranan juga dari segi menyelamat ini dapat dilakukan. Betul. Kita terbaca tentang pengurusan banjir di Belanda kan, macam mana mereka punya negara Belanda ni di kawasan, banyak kawasan pertanian mereka di bawah paras laut. Kan? Dan sebagaimana Jakarta kan, Jakarta juga merupakan bandar di bawah paras laut. Hari ini mereka ada banjir. Di Bandung. Jadi isu paras laut, isu bawah paras laut, isu pengurusan banjir, saya setuju. Maknanya kita jangan bahaskan tentang darurat. Kita bahaskan tentang bagaimana untuk ke depan kita nak menambah baik dari segi pengurusan banjir. Advokasi kena ada untuk menangani perkara-perkara seperti ini. Dan seperti apa yang Tuan Adnan kata, baca mengenai insurans sebelum kita berkata-kata. Baik, terima kasih banyak Tuan kerana banyak lagi sebenarnya boleh kita kongsikan, tapi kita tak punya waktu yang sempat untuk kita sembang lebih lama lagi. InsyaAllah dalam masa-masa yang lain kita boleh undang lagi.